Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Rifki Berosli. Nombor pelajar saya 2021301373. Jadi tajuk kertas kerja kami ialah wanita dan sukan menurut perspektif Islam. Jadi sebagai pendahuluan, sukan adalah aktiviti yang sangat bermanfaat dan memberikan keuntungan fizikal, sosial dan psikologi bagi lelaki maupun wanita. Ini adalah persyaratan mendasar untuk memastikan tingkat kesihatan fizikal dan emosional kita bertambah. Islam juga memandang tinggi sukan kerana sukan dapat meningkatkan tahap kecergasan kita dan tahap emosional kita. Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk bersukan kerana bersukan dapat menyihatkan kesihatan dan meningkatkan tahap kecergasan kita. Tapi ketika bersukan juga, Islam telah menetapkan aturan tertentu dalam menjaga aurat dan menjaga hubungan yang baik dan kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pernyataan masalah yang saya dapat kaji ialah, adakah wanita dibenarkan bersukan? Pelibatan kaum wanita dalam sukan juga turut dibatasi dengan tata cara dan tertib yang telah dipertanggungjawabkan di dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mencipta satu garis batas bagi wanita dalam menjaga dan memelihara maruah dan kedudukannya sebagai seorang Muslim. Islam juga telah memberi panduan sebagai satu rujukan yang boleh diikuti oleh wanita di dalam memelihara kehidupan dan menjaga perkara yang boleh melanggar batas moral dan akidah seorang Muslim. Jadi perkara asas yang perlu dititik beratkan oleh seorang wanita ialah mengenai aurat mereka dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Taala. Aurat bagi seorang wanita ialah keseluruhan anggota badan kecuali muka dan telapak tangan mereka. Selagi syarat dan peraturan penutupan aurat diikuti oleh wanita, maka tidaklah jadi sesuatu kesalahan atau halangan bagi melibatkan wanita di dalam sukan, aktiviti sukan. Jadi sebagai objektif kajian, bersukan adalah salah satu hiasan kehidupan dan mengorbankan perkara yang diperlukan dan berdasarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak membenarkan untuk berlebihan sehingga boleh menyebabkan kecederaan di dalam sukan. Dan penting juga untuk wanita untuk menjaga keseimbangan antara keinginan dan kewajipan agama dan duniawi. Jadi sukan juga tidak seharusnya mengarah kepada pengabaian tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang Muslim, adalah tugas kita untuk melakukan tuntutan agama sekaligus menikmati hal-hal indah di dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pengiran Muhammad Ilham dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Yang pertama, konsep sukan dan wanita dalam Islam. Mengenai konsep sukan dan wanita dalam Islam, terdapat perbahasan dan tafsiran yang berbeza di kalangan ulama Islam. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa prinsip yang boleh memberi panduan. Pertama, keselamatan dan kehormatan wanita adalah penting. Oleh itu, adalah perlu untuk menjaga keselamatan dan kehormatan wanita dalam aktiviti sukan. Kedua, wanita Islam diharap menutup aurat termasuk ketika bersukan. Oleh itu, pakaian yang dipakai dalam sukan mestilah sopan dan menutup aurat. Ketiga, Islam menggalakkan umatnya mengekalkan tubuh badan yang sihat dan cerdas. Wanita diberi kebebasan untuk bersukan asalkan berpegang kepada prinsip Islam. Secara keseluruhan, wanita Islam boleh terlibat dalam sukan dengan mengambil kira keselamatan, kehormatan dan prinsip agama. Dengan melibatkan wanita secara aktif dalam sukan, kita boleh mencapai kesamaan peluang dan membina maruah manusia dalam masyarakat. Seterusnya ialah hukum wanita bersukan. Hukum menutup aurat bagi wanita dalam Islam adalah wajib. Hal ini dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 31. Wanita Islam diwajibkan menutup aurat kecuali muka dan tangan hingga ke pergelangan tangan. Cara menutup aurat mungkin berbeza mengikut budaya dan adat setiap negara ataupun wilayah. Menutup aurat adalah tanggungjawab individu Muslim
Dan jika tidak menutup aurat dengan sempurna, ia dikira berdosa. Oleh itu, umat Islam digalakkan untuk sentiasa memerhatikan cara menutup aurat dengan betul dan memastikan pakaian yang digunakan tidak lut sinar ataupun terlalu ketat agar tidak memenuhi syarat menutup aurat dengan sempurna. Walau bagaimanapun, perlu diingat juga bahawa menutup aurat bukan sahaja berkaitan dengan anggota badan tetapi juga melibatkan etika dan tingkah laku sopan. Selain menutup aurat dengan sempurna, umat Islam juga perlu memerhatikan sikap, perbuatan dan perkataan yang mencerminkan kebaikan dan ketakwaan sebagai seorang Muslim. Selain itu, definisi wanita dan sukan takrifan, wanita bersukan boleh ditafsirkan sebagai wanita yang terlibat dalam aktiviti sukan yang diinstitusikan secara kompetitif. Wanita ini menggunakan usaha fizikal yang kompleks dan kehebatan dalam sukan. Mereka terlibat dalam penganjuran pertandingan, seminar, klinik, kursus, menghantar peserta ke pertandingan atau acara sukan serta aktiviti lain yang berkaitan dengan sukan. Hak wanita dalam sukan dijamin oleh Undang-Undang Malaysia dan juga oleh perspektif Undang-Undang Antarabangsa termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Etika dan perbatasan bagi wanita dalam bersukan menurut perspektif Islam. Wanita dalam Islam boleh menyertai aktiviti sukan dan sukan berkenaan dengan beberapa etika dan sekatan. Mereka perlu menjaga aurat, memastikan pakaian menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan, dan memilih persekitaran yang membolehkan mereka bersenam tanpa gangguan lelaki bukan mahram. Muslimah juga diharap menjaga kesopanan dan tingkah laku dan pergaulan, mengutamakan kesihatan dan keselamatan serta mengelakkan aktiviti sukan yang bercanggah dengan nilai agama Islam. Adalah penting bagi mereka untuk mendekati sukan dengan kesedaran tentang tanggungjawab agama mereka dan memastikan amalan sukan mereka selaras dengan prinsip Islam. Assalamualaikum, saya Nur Syabinas binti Rudin Isri dari SR Moment 7. Hari ini saya akan membentangkan faktor-faktor penlibatan wanita dalam Islam, dalam sukan. Faktor yang pertama adalah menunjukkan bakat dan potensi. Punca-punca penlibatan wanita dalam sukan adalah disebabkan faktor menunjukkan bakat dan potensi. Berdasarkan kajian, sebanyak 5% wanita pada zaman kini bersetuju dengan perkara tersebut menyebabkan wanita menceburi dalam bidang sukan. Seseorang yakin pada dirinya yang berkebolehan dalam bidang sukan mampu untuk menunjukkan dirinya dalam bidang ini. Tambahan pula, mereka juga mempunyai cita-cita yang tinggi untuk meningkat prestasi untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, bidang ini juga mampu mengasahkan bakat dan potensi yang ada bagi meningkatkan lagi pencapaian individu dalam sukan yang diceburi. Elemen ini juga penting bagi melahirkan atlet wanita yang berkualiti dan seterusnya menggalakkan penyertaan wanita dalam bidang ini. Faktor yang kedua adalah mengisi masa lapang dan menyihatkan tubuh badan. Selain itu, penlibatan wanita dalam sukan adalah disebabkan faktor mereka ingin mengisi masa lapang dan menyihatkan tubuh badan. Bersukan merupakan satu aktiviti yang boleh mengisi masa lapang bersama rakan-rakan. Pelibatan mereka dalam aktiviti sukan dapat mengelakkan diri daripada membazir waktu dari melakukan sebarang aktiviti yang tidak memberi manfaat kepada diri dan juga masalah sosial yang akan memberi kesan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Faktor yang ketiga ialah mengekalkan kesihatan badan dan kecantikan tubuh badan. Manakala penlibatan wanita dalam sukan adalah ingin mengekalkan kesihatan badan dan juga kecantikan tubuh badan. Dengan bersukan juga, badan akan sihat dan melahirkan minda yang aktif, menghilangkan rasa malas dan juga menghindarkan dari sebarang penyakit dalam badan, serta membawa kecemerlangan dalam kalangan pelajar kerana mempunyai minda yang cerdas dan badan yang cergas.
Sekarang kita akan bincangkan tentang peranan pihak yang bertanggungjawab dalam mengenai masalah wanita, iaitu CEDAW yang dikenali sebagai Konvensyen Hak Wanita telah diiktirafkan oleh Malaysia pada 5 Julai 1995. Dengan ini, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUKAM) telah mengesyorkan agar kerajaan Malaysia menetapkan satu strategi yang komprehensif dengan menolak sikap bersifat kritik dan stereotip yang diskriminasi terhadap wanita dalam semua sektor, selaras dengan peruntukan dalam CEDAW. Tambahan pula, Peristirian ASEAN mengenai penghapusan keganasan terhadap wanita juga menyarankan semua negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghapuskan segala bentuk demokrasi terhadap wanita, di mana Malaysia menjadi negara pengurusi bagi ASEAN pada tahun 2015. Seterusnya, beberapa dasar kerajaan dan soft law diperkenalkan dalam memberi satu garisan panduan yang jelas dalam menghormati hak wanita dalam sukan serta meningkatkan pelibatan sukan dalam bidang pekerjaan seperti sukan. Cara menyelesaikan masalah bagi menjaga hak wanita. Sekarang, hak-hak wanita yang terlibat dalam sukan di Malaysia adalah kurang mantap dari segi perundangan ataupun polisi kerajaan. Kita ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ni, iaitu ada cara masa jangkaan yang pendek, yang kedua jangka masa yang panjang. Bagi jangka masa yang pendek, Kementerian Belia dan Sukan dan badan-badan sukan ialah pihak-pihak tersebut perlulah memastikan polisi tidak bercanggah dengan konsep perlindungan hak wanita daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Yang seterusnya, bagi jalan penyelesaian untuk jangka masa yang panjang, carangan yang boleh kita gunakan dalam martabat hak wanita adalah Malaysia hendaklah memperbadankan peruntukan Konvensyen CEDAW dalam Undang-Undang Malaysia dan memastikan bahawa peruntukan ini dikuatkuasakan sepenuhnya. Yang kedua, Malaysia hendaklah memasukkan dalam Undang-Undang Kebangsaan takrif diskriminasi seperti yang terkandung dalam Konvensyen CEDAW, termasuklah demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Malaysia hendaklah, yang ketiga lah, Malaysia hendak mewujudkan dan menguatkuasakan undang-undang kesesamaan gender menyeluruh dan mencerminkan kesesamaan substantif antara lelaki dan wanita di arena umum dan persendirian kehidupan. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Nadia Basri. Nombor matrik saya 2022798851. Kesimpulannya ialah Islam hadir dengan beberapa kehadiran, peraturan dan garis-garis panduan tertentu bagi menghalang manusia bertindak sembarangan hingga membawa padah kepada diri sendiri. Antara peraturan dan garis-garis panduan tertentu bagi menghalang manusia bertindak sembarangan hingga membawa padah kepada diri sendiri. Antara peraturannya dan garis panduannya yang dijalankan oleh Islam adalah kewajipan memelihara aurat dalam segala hal, termasuk ketika bersukan. Maka ianya mesti dipatuhi oleh setiap Muslim tanpa sebarang alasan. Kerana di antara hikmah kewajipan menutup aurat ini disyariatkan adalah bagi memelihara kehormatan diri. Sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab untuk menggalas amanah negara, atlet-atlet sukan negara juga perlu bertanggungjawab
kepada agama dan mentaati syariat Allah SWT. Bersukan tidak boleh dijadikan alasan untuk sengaja mendedahkan aurat di hadapan khalayak ramai. Sekian, terima kasih.